Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 2 tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Dan kamu boleh merujuk buku teks muka surat 60 dan 62 di mana kita akan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar. Selamat belajar semua. Baik, membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar. Okey, diberi gambar di sini ada 6 gambar di mana kamu kena membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi ada 3 gambar yang ditulis kata hubung dan, ya. Di sini dan, lalu dan untuk. Ada 3 di sini, jadi bermakna kita kena membina ayat majmuk. Kerana ayat majmuk perlu menggunakan kata hubung untuk menghubungkan 2 ayat, barulah menjadi ayat majmuk, ya. Ayat tunggal, ayat yang ada 1 subjek dan 1 predikat, ya. Okey, baik, kita lihat gambar yang pertama di sini. Okey, apa yang dibuat? Ya, Kok Bom melepaskan ikan sepat ke dalam kolam. Okey, gambar yang kedua ada kata hubung dan. Ayatnya, Kok Bon dan ayahnya menabur makanan ikan di tepi kolam pada waktu petang. Jadi kata hubungnya dan, ya. Kok Bon dan ayahnya. Okey, yang ketiga, gambar yang ini apa yang dibuat? Okey, kita boleh buat ayat contohnya. Kok Bon menebas semak samun di sekeliling kolam ikan. Ini adalah ayat tunggal, ya. Dan yang keempat ada kata hubung lalu, jadi kita boleh buat ayat seperti ini. Kok Bon menangkap ikan dengan menggunakan jaring lalu memasukkannya ke dalam tong. Okay. Lalu memasukkannya ke dalam tong, ya. Ayat majmuk. Seterusnya ayat yang kelima, bagi gambar yang kelima, contohnya mereka menimbang ikan-ikan tersebut. Okey, dan ayat yang terakhir ada kata hubung untuk. Wang hasil jualan ikan akan diberikan kepada ibunya untuk disimpan ke dalam bank. Okey, itu adalah contoh kita membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar. Seterusnya murid-murid, kita lihat buku teks muka surat 62. Sama aktiviti iaitu membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi di sini, iaitu membela, menyudu, bertelur, berenang, mengutip dan menjual. Baik, mari lihat contoh yang cikgu telah buat di sini. Yang pertama, Pak Abu membela itik di sebuah reban yang dibina di tepi kolam. Ini adalah ayat majmuk kerana ada kata hubung yang. Kedua, contohnya itik-itik itu makan dengan cara menyudu, ya, menggunakan perkataan menyudu. Yang ketiga, itik-itik Pak Abu bertelur setiap hari. Yang keempat, reban itik dibina berhampiran dengan kolam kerana itik suka berenang dan bermain air. Yang ini adalah ayat majmuk kerana ada perkataan kerana dan di sini. Ini ada 3 ayat sebenarnya sebab ada 2 perkataan atau 2 kata hubung. Okey, seterusnya mengutip mak senang mengutip telur itik. Dan yang terakhir, Pak Abu menjual telur itik itu di gerai yang dibina berhampiran dengan kawasan reban itu. Jadi, awak boleh bina ayat seperti ini. Baik, berdasarkan gambar tadi, kita akan membina atau menulis sebuah karangan bertajuk Ternakan Itik Pak Abu. Dalam karangan ini, kamu boleh menulis ayat tunggal dan ayat majmuk seperti yang telah kita buat tadi. Baik, ini contoh karangannya.
Okey, pada suatu hari Hasan dan ayahnya bersesiar di sekitar kawasan kampung. Dia berasa gembira di situ. Dia dapat melihat itik-itik di tempat itu. Pak Abu membina itik-itik di sebuah reban yang dibina di tepi kolam. Reban itik perlu dibina di kawasan yang berhampiran dengan kolam kerana itik sukakan air dan gemar berenang. Ini masuk perenggan kedua pula. Sewaktu Hasan dan ayahnya sampai ke reban itik itu, mereka melihat Pak Abu sedang sibuk memberi itik-itiknya makan. Hasan teruja melihat itik-itik itu makan dengan cara menuduh. Perenggan yang ketiga, itik-itik Pak Abu akan bertelur pada setiap hari. Setiap hari juga isteri Pak Abu iaitu Mak Senah akan mengutip dan mengumpulkan semua telur-telur itik itu. Okey, perenggan yang keempat, Pak Abu telah membina sebuah gerai berhampiran dengan kawasan reban itu. Pak Abu menjual telur itik di situ. Gerai itu dijaga oleh anak perempuan Pak Abu. Ramai pelanggan datang membeli telur itik Pak Abu kerana telur itu masih baharu dan segar. Okey, dan seterusnya perenggan terakhir. Jadi apakah yang dibuat oleh Pak Abu dengan wang hasil jualan telur itik itu? Jadi yang ini, apa yang dibuat oleh Pak Abu ini dengan hasil jualan telur ni kita boleh masukkan dalam perenggan yang terakhir. Okey. Telur itik Pak Abu mendapat permintaan yang tinggi. Pak Abu mendapat banyak wang hasil jualan telur itiknya. Dia menyimpan wang hasil jualan telur itiknya itu ke dalam bank. Dia akan menggunakan wang itu untuk meluaskan lagi peternakan itiknya. Jadi, apa yang dia buat? Dia menyimpan wang itu dan akan menggunakannya untuk meluaskan lagi peternakan itiknya. Okey, jadi saya harap kamu boleh menulis karangan ini di dalam buku BM buku garis 1. Jadi sekian saja untuk hari ini. Saya harap apa yang cikgu sampaikan memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian, terima kasih.